welcome back to Ending the Corner. Okay, based on the title, 2 years experience in a rental house. Okay, first boleh cakap dia ada senangnya, ada pros and cons lah macam tu. So, what do you think? Macam apa baiknya duduk rumah sewa ni? Apa dia punya environment, okey ke? Macam tu. Best sebab ada kawan ke? Share story. Tapi share story tu pun kena dengan orang yang betul lah. Kalau kena dengan orang yang tak betul, hancur. And then boleh masak sama-sama. Masak pun kena ada common sense juga tau. Bukan dia orang masak, kau pergi duduk gila. Tahu-tahu kau nak makan je. This girl is very good lah sebab dia suka tunjuk. Random je. Tak mention siapa-siapa. Wong ni baikkan lah duduk rumah sewa dengan orang-orang lain ni macam kita ada kawan lah. Maksudnya macam kan kita tak expect kita akan duduk dengan orang yang berlainan umur. Stranger pula tu, awalnya stranger, tiba-tiba duduk rumah sama-sama pula tu. Rasa macam bertambah kawan lah gitu. Jadi macam fikiran pun boleh jadi matang sebab cara dia berfikir pun berbeza dengan kita berfikir. Dalam masa yang sama, tu boleh meningkatkan kita punya ilmu pengetahuan tentang benda yang kita tak tahu. Contohnya macam masak, saya dah belajar sikit-sikit daripada dia. Lepas tu macam kalau ada benda tak tahu, senang nak tanya sebab dia macam lebih asam garam kehidupan tu lebih sikit. Jadi dia tahu. Macam tu. Tak juga. Benda muda dari kita pun banyak juga experience dia yang kita boleh belajar dari dia. Dia suka seorang-seorang lah. Di mana-mana dia seorang-seorang pun dia tak kisah. So, gerak lah dengan dia. Hati dia buat. Dia macam mana sebab kita ni hidup seorang-seorang kan. Kita tak boleh nak bergantung 100% dekat orang. Sebab sampai bila nak macam tu kan. Sebab dalam masa yang sama kita nak maju ke depan, tapi orang tu still nak dekat comfort zone yang macam tu. Susah kan, betul tak? And then kita seorang-seorang tu ada mentaliti certain orang ni dia macam Lonely ke? kenapa nak kena fikir macam tu? Kita jauh dengan family. Memanglah kau seorang. Okey je, tak ada kawan ke apa ke. As long kau boleh bawa diri kau. Betul? Tak semestinya orang yang berseorangan tu dia rasa macam lonely. Kadang dia suka benda Kalau macam dia tu. bahagia dalam hidup dia, kau jangan judge. Kalau pergi mana-mana nak berteman je, nampak sangat dia tak boleh hidup seorang-seorang. Okay. Itu dia punya kebaikan lah. So, consider banyak. Yes, cons dia banyak. First, bagi kita rasanya kalau dah duduk dekat rumah sewa ni, kalau kau tak biasa buat kerja rumah dekat rumah kau, tapi kalau dah duduk dekat rumah sewa ni, please macam ada common sense sikit. Orang lain tu bukan orang gaji kau. Macam tu. Common sense sikit lah, banyak sebenarnya. Dia relate dengan kebersihan lah. Itu memang torture otak kita orang sangat-sangat sepanjang duduk dekat rumah. Betul. Contohnya macam Kau dah masak, kau lap dapur. Kalau lantai tu berminyak, kau mop. Takkanlah kau yang masak, dia nak mopkan kau. aku orang gaji kau yang tak boleh bayar. Nampak muka kita macam orang gaji. Kalau kau rasa aku orang gaji kau, bayar sikit. Boleh tapi bayar. Kita
Dia boleh buat. Sekarang tak ada yang free of charge, tak ada semua. Yes. Ya tu. Dia macam mana? Orang sepatutnya dia makin meningkat ni, dia makin tahu dah nak berfikir foto mana yang bersih. Ini makin tua, dia cakap dah makin tua, makin bermotor. Motor satu, tak boleh ditegur satu hal. Nak tegur, tak ada tegur, tak nak tegur. Tapi kita orang kita orang tak ada nak ambil hati. Itu keburukan dia yang pertama lah, tentang kebersihan lah. Keburukan yang kedua tentang toxic people. Kadang kita macam mana, pernah tak rasa macam kau jumpa toxic people, tapi tu yang bagusnya dia stranger, bukan satu rumah dengan kau. But what if that person tu toxic dan dia duduk satu rumah dengan kau? Kadang kita rasa dia tu tak toxic. Personal attack siap. Make sure budak tu tak ada YouTube ni. Dia biasalah, ada pahit dia, ada manisnya jugalah. Betul? Teruskan dengan toxic people. Okay. Oh, habis ni pasal toxic people. Okay, toxic people ni kita dapat jumpa yang macam-macam kan. Jadi kalau toxic tapi tak jahat tak apa. Tapi kalau macam dia toxic at the same time jahat tu, dia macam tak bagus lah. So macam ni, kadang kita tak sedar yang orang tu toxic, tapi bila kita tengok balik, sebenarnya dia toxic lah. Macam mana korang nak tahu dia tu toxic? Bila kau rasa kau bersama dia, but at the same time your energy is drained. Faham tak? So macam contohnya, sebagai contoh macam ni, seseorang yang melaga-lagakan orang, tu toxic people. Depan lain, belakang lain. Yes. Cerita pasal talam ni mana-mana pun kita dapat jumpa lah. Tapi kalau dah satu rumah tu macam something else sikit lah. Rumah satu bilik lagi. Sebab kan kadang kan rumah ni tempat di mana kita nak berehatkan otak, nak rehatkan tenaga. Tapi kau kena hadap pula muka dia tu. Tak terasa macam kau punya mental terganggu. Kau bangun pagi je muka dia. Yes. Kau mandi masuk balik bilik muka dia. So macam mana? Down lah juga kadang-kadang. Cara mengatasi dia dengan tak lain. Buat sendiri ke, pakai earphone sendiri ke, walaupun kau rasa macam lemas ke nak pakai earphone, pakai je. Nak mengelakkan conversation yang dengan orang yang talam. Itu toxic people. Yang ketiga, macam mana kau nak kekalkan kau punya jati diri tu sewaktu dekat rumah sewa. Faham tak? Macam contohlah macam kita tak selalu buat benda macam gini, tapi sebabkan terinfluence oleh dia, kita pun kadang terikut, dan dia pun kadang macam paksa-paksa. Faham tak? Jadi macam please say no lah. Kalau korang rasa korang tak nak, cakap tak nak. Dia kita contoh lah memang experience ni. Kau penat ni balik kelas. Kelas kau ada pagi sampai petang, malam ni kau ada training tak. Tiba-tiba kawan kau tu, roommate kau tu setiap malam kena ajak jom turun bawah lepak, padahal tak apa. Sometimes boleh terima, tapi kalau hari-hari susah lah. Kau penat tapi kau nak kena jaga hati, at the same time kau nak kena jaga hati ni juga. So susah lah sebenarnya. Padahal kau boleh je tak nak, tapi disebabkan kau nak jaga hati dia, kau terpaksa lah ikut apa kehendak dia.
Sebab that person tu dia macam kalau kita tak ikut dia merajuk macam tu. Ya. Dia tak bertegur dengan kau ke? Dia diam. Dia diam je macam puasa. Puasa bersuara. Kalau dia dah tak tegur dengan kau, Maknanya kau ada something lah tu yang buat dekat dia. ha, Atau buat dia terasa. kan seorang-seorang dah dekat bawah, nak keluar tak nak bagi tahu. Buat hal sendiri dekat kepala sendiri. Kau tak kenal pun, kau tak pernah stable pun dengan, contohlah kita orang ada kawan yang memang kita orang kenal daripada first sem sampailah dah final. So kita orang memang rapat dengan dia. And kau stranger yang tak kenal kawan kita orang ni, kau boleh tak suka dia tanpa sebab? Kau okey ke tak okey sendiri? Orang tak macam kau. Kadang-kadang kita orang rasa dia ada mental illness lah. Mental illness. Lagi satu adalah perkara tentang Ini serius korang kena dengar. Ini serius. Yang ada experience tu mungkin dia faham tak kalau duduk biasalah asrama tu masih dan benda ni yelah basically memang semua tempat ada. tidur. Aku tak pernah duduk rumah sewa tau. Lepas tu, tapi ni macam first time duduk rumah sewa, macam something else lah. Dia macam, korang faham tak? Korang duduk rumah berseorangan tetapi rupa-rupanya berdua. Serem kan? Berdua tu bukan orang yang lagi satu tu bukan manusia. Macam tu. Faham tak? Okay, cerita sikit Hana, experience dia macam mana? First experience kita orang waktu tu aku tengah tidur lah. Waktu tu memang kita orang berdua je dekat dalam bilik tu. Tak ada dekat rumah tu. Awal-awal memang kita orang banyak berdua lah. Sebab yang lagi seorang roommate tu dia suka balik Kampung dia. kita dulu tu lama dengan dia. And then ada satu malam tu kita orang, bukanlah kita orang, aku kot. Biasanya aku nak tidur aku akan pandang katil kita orang, katil dia berdek, aku dah berdeka. Aku atas and then dia bawah. So kita orang akan tidur menghadap tempat. So belakang kita orang tu macam almari kita orang. Lepas tu waktu aku berdua nak tidur, aku akan pandang ke almari dia dulu. Rutin kot, bila kita kan rutin lah. Yelah, sebab dia selalunya duduk sebelum tidur tu dia duduk dulu. Lepas tu dia pandang tu, Aku pandang je belakang. dia nampak member korang weh. Warna hitam kau rasa. Dia macam lembaga lah kan. And then aku pun WhatsApp dah dia dari atas. Weh, time tu aku belum tidur. Aku tak pakai selimut tau. Lepas tu dengar. Aku belum tidur. Tak pakai selimut dengan kaki aku terjuntai kan. Melebihi daripada aku punya tilam tu kan. Lepas tu dia message aku. Yang tu aku tengah shock tengok TikTok kau tahu tak. Dia cakap, weh, Hana cakap apa? Cuba tengok. Ya, cuba tengok dekat almari. Aku cakap macam tu. Lepas tu aku Macam tak. lama nak reply. Lepas tu masa aku baca tu aku slow-slow tarik aku punya kaki. Aku dah terus tak boleh cakap apa dah. Aku ambil selimut tu tutup semua kaki. Aku dah tak nak bangun, tak nak tengok apa-apa. Macam tu. Sampai macam tu. Lepas tu kita balas apa? Tapi lama juga lah dia nak reply. Ya doh, macam seram dan scary kalau aku nak reply time tu juga. Itu first. Second, time tu dia seorang pun. Time tu aku sorang-sorang. Dalam pukul 5 ke? Oh, maghrib. Pukul 7.
6-7 gitulah. Lepas tu memang sunyi, rumah tu tak ada orang. Memang sunyi je, aku seorang. Aku pula jenis yang macam kadang kalau memang sunyi lah, tengok handphone pun kadang tak berapa nak kuat sangat suara dia. Jadi macam dengar apa tak ada dengar apa-apa bunyi. Dengar suara angin je. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba bilik sebelah aku ni dia jenis yang ada balcony tau. Balcony. Lepas tu aku dengar macam kuat gila ketuk. Tak ada orang tau. Bilik tu tak ada orang sebab dia orang kerja. Bilik tu tak ada orang. Lepas tu aku dengar kuat gila ketuk dekat dia punya sliding door. Lepas aku macam diamkan sekejap kan. Aku diam sekejap, aku macam takut salah dengar ke ataupun aku punya halusinasi je kan. Lepas aku diam betul. Dia bunyi lagi. Lepas tu aku terus video call mak aku. Dan tu jantung aku berdegup dengan kencang, betul tak? Tapi dia memang dia bukan sekali jugalah dia ketuk-ketuk macam tu kan. Banyak kali juga. Apa Hana pernah dengar yang pintu bilik kita yang ketuk? Kan? Pintu sebelah. Pintu sebelah juga. Dia ketuk-ketuk. Dia macam mana? Mungkin kita orang je tau yang pernah ada experience dalam rumah tu. Ex-house yang before ni punya duduk bilik depan tu. Aku rasa dia pernah lah nampak. Dia lagi teruk. Dia sebab dia nampak. Sebab dia boleh nampak. Sebab dia macam advice kita orang jangan suka Jangan gelak. nak student ni kan macam kau happy sangat suka gelak-gelak buat lawak malam kita biasa. Dia advice lah, dia kata jangan suka gelak sangat nanti dia yang kena. So, sebab orang tak, macam hantu tu suka dia agaknya. dia akan kena kacau before dia tidur dan dia akan nampak benda alam tu, and apa yang dia nampak tu sama dengan aku nampak dekat almari tu. Pernah time tu dia cerita, dia bangun-bangun benda tu betul-betul ada kat muka dia. Depan muka dia. Apa tak scary? Scary tu. Tapi dia agak pendiam. Dia agak pendiam lah. Tak tahulah kalau masuk rumah tu dia sekali pendiam ke, tak tahulah. And then ada satu malam tu macam kita orang cakap tadi, bilik sebelah memang dia orang akan balik malam Sebab dia orang kerja. yang seorang tu pula kadang-kadang dia keluar dating balik lambat juga. So kita orang yang dari bilik kita orang ni dengar yang Bilik sebelah ni memang tak ada orang tau. Tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi orang buka pintu kan. nak naik katil. Oh ya. Bilik kita orang ni partition. So kalau orang sebelah naik katil, sebab Kita dapat dengar. sebelah pun ada berdeka juga. So kita orang kena dengar kalau dia naik katil. Sebab dia ada bunyi And then kita orang dengar dia dah bangun sebab dah bunyi katil macam dia dah naik katil. And then dia masuk toilet banyak kali. Itu pasal kerja saya juga time tu. Padahal dia sebenarnya belum balik. Lepas tu tiba-tiba ada housemate dia tu balik kan. Dan tu housemate dia balik. Lepas tu kita keluar lah kan. Siapa tak keluar? Lepas tu tengok dekat dalam bilik. Tapi dia tak ada pun dekat atas tilam dia. Lepas tu kita orang Malam tu banyak kali lah juga dia kacau dalam toilet. dia macam nak buka. Dia macam pulas kita orang punya apa nama itu? Mana? Door lock tombol. Dia macam pulas kita punya tombol tau. Dan tu kita orang 4 orang lah dekat dalam bilik tu. Sebab ada lagi seorang kawan kita orang selalu tidur dekat rumah, dekat bilik kita orang. Scary tak? Tapi tak apa. Tu macam pengalaman. Orang scary lah. Kalau korang nak rasa, try lah duduk asrama. Sewa mana-mana ke. Kalau tempat korang clean, okey. Tapi lah Bilik ni macam tu.
bilik dia, benda tu memanglah akan ada. Nak lain kalau rumah kau tak bersih, kau tahu kan darah orang yang hidup tu kotor. So benda tu akan suka. And dia akan suka sampah yang tak ikat di kau tidur. And then kalau ada darah kau bersifat macam tu, setan dia suka. Even kau rasa kau macam rabu-rabu tak nampak tu kan, kau jirus kan di sebelah, at least benda kau punya tu tak adalah orang nampak. Ini takkanlah setiap kali kau dah dah tukar kau punya tu, orang lain boleh jirus kan. Cuba teka siapa yang jirus. Akulah selalu jiruskan. Betul-betul lah. Faham tak? Benda-benda tu kan suka hal-hal yang kotor. Serius tak yang kita orang cakap, before kita orang pindah dekat rumah tu, kita orang stay dekat Macam asrama ada college. orang lah. Tak ada masalah. Kita orang Bahagia. okey je. Cuma sejuk je. Jimat pun jimat. Duit lah maksudnya. Ya tu. Kadang dalam seminggu tu kita orang tak keluar duit langsung. Kita masak. Belajar pun tenang. Tak ada orang ganggu. Kalau lah dia tak mahal, aku memang duduk situ sampai habis. So kalau orang tu nak ajak aku lepak pun, aku akan cakap no sebab jauh. Tapi but it's okay. Kalau pasal hantu-hantu ni, my advice is korang tak payah fikir. Serius. Lagi korang fikir, lagi dia ganggu korang. Betul-betul. Sebab waktu tu, diorang housemate aku, roommate aku yang satu bilik dengan aku, dia dengan lagi seorang tu kena COVID tau. Lepas tu memang aku seorang je dekat dalam bilik tu selama seminggu. Lepas tu memang aku tak fikir langsung pasal hantu-hantu. Aku okey je, hidup lagi sampai sekarang. Tak ada pula ada yang kacau-kacau, tak ada. Lepas tu, yang seterusnya, korang kena make sure korang tu cari rumah yang betul-betul lah. Maksudnya rumah sewa yang betul-betul. Kadang ejen dia ni macam something else sikit lah macam tu. Kadang-kadang pletih-pletih, kadang-kadang okey, kadang-kadang ada benda di sebalik batu. Dia ingat kita orang ni ada adik dia kot, sekolah dulu dengan kita orang. Aku rasa pun kita orang je yang ada experience macam ni. Korang-korang pun mesti ada pun. Takkanlah semua kawan-korang tu baik-baik je kan. Mestilah ada yang torsi-torsi tu biasa. Aku bukan nak salahkan zaman degree lah, tapi memang zaman degree ni memang hati kau kena lightenkan. Memang kau akan mana-mana, kau akan banyak sorang-sorang. Kau kena independent sendiri. Kau jangan terlalu fikir apa orang nak cakap pasal kau, jangan. Sebab degree ni orang dia lagi Lagi advance daripada kau diploma. Faham tak? Itu sebab dah beranjak usia kot. Dah meningkat usia, tak tahulah. lagi satu culture environment tu sangat-sangat penting. Kau daripada pilih kawan pun boleh juga. Ya tu, serius tau. Kalau kawan kau macam tu jugalah kau akan ikut. Kau akan terpengaruh. Depends on you lah. Kau tu jenis yang senang terpengaruh ataupun tak. Buatkan diri je lah. My advice is do your own thing. So far tak, memang kita orang tak ramai kawan. Senang cerita memang tak ramai kawan. 10 orang pun tak sampai. Tak, senang cerita kawan kelas orang tu. Memang aku dengan yang lagi seorang budak India kawan aku tu, dua orang ni je. Yang lain tu memang tak ada. Yang lain tu macam hi bye. Hai bye. Sebab semua orang yang korang boleh jadikan kawan. Faham tak? Nak jadikan kawan, nak percaya 100%, jangan.
Kadang yang kita sangka dia tu baik tapi sebenarnya Jahat. sebenarnya munafik. Tapi zaman ni. So choose your own friend. Choose your friend wisely lah. My advice. Tapi janganlah takut. Korang boleh je. Macam mana? Kita macam mana hidup ni fasa yang mana kita try and error. Kalau rasa dia tak okey, buang. Taklah buang. If circle kau tu Tak okey, positif, Teruskan je lah dengan circle tu. lah. Aku tak cakap semua. Kita orang tak cakap semua. Orang cakap based on experience tu. Certain friends lain macam lah. Kalau kau rasa dia tu tak okey, kau cakap kau step back lah. Kau tak payah dah berkawan dengan dia. Buat apa kau nak keep someone yang kau rasa toxic? Kau tu tak? Kau jangan takut kau tak tahu. Jangan Ya. takut. Nanti kau nak kerja. Nanti kau kerja. Mungkin kawan kau ada. Kau ajak kawan kau pergi tandas pukul seorang-seorang kan? Memanglah kau nampak macam turun je kan yang tak berkawan. Tapi kau lagi bahagia. It's okay. Aku bahagia je selama ni. Takkan korang tak bahagia kan? Kita orang kerja Giant patah balik Ion, kerja Giant patah balik Ion pun dah bahagia. Giant je kan, kalau korang masih tak nak main Giant. Tapi bagi kita orang happy. Korang mana? ICT? Everyday? SEC. Ya. Itulah kot. Kelebihan dan kekurangannya. Kan ada lagi? Itulah yang paling teruk yang kita orang rasa. Itu yang paling common lah. Maksudnya korang pun boleh relate lah. Kalau in the future korang pun duduk rumah sewa, korang dah kena faham-faham lah macam nak buat. Macam tu lah. Korang dah kena prepare mental korang. Yes. Sebab di mana fasa korang dah start menyewa ni, lagi macam-macam ragam orang yang korang akan jumpa tau. Sebab Macam perang. Sebab kan kalau yang stranger tu, korang just kenal dia dekat luar. Tapi ni dah macam apa, small family, faham tak? Kalau small family, kita dah tahu dia tu macam mana. Dia tu okey ke tak. Faham? So hidup tu kena ada common sense lah. Kalau tak banyak, Yes. sikit Rasanya kena highlight lah dia. Common sense is important. in your life, in our life. At least secara overall kita orang nak cakap hidup tu kena ada common sense lah. If you order also, if you add on, you get 31% discount per day. Sebab kalau kita dah menyewa ni lagi-lagi dengan orang lain, itu bukan family kita tau. Kadang ada yang kita selalu buat, dia tak suka. Jadi macam kita kena tolerate each other lah macam tu. Tapi yang penting, kalau dah buat kotor tu, kemas. Kalau tak pandai mengemas, jangan buat kotor. Macam tu. Kalau toilet tu kotor, Kalau pandai-pandai tak pandai bersihkan. nak bersihkan toilet tu ke, jangan mandi dalam toilet. Jangan mandi langsung tak. Kau pinjam rumah jiran. Tu pun kalau jiran kau nak bagi lah kau tumpah. Jangan bercakap dengan orang kalau tak ada hal penting. Dia nak bercakap tu boleh. Kalau orang tu baik, okey je. Tapi kalau orang tu yang jenis macam meh sikit tu, tak payahlah. Tak payah nak ada interaction sangat dengan dia. Sebab tak semua benda yang kita cerita, orang lain dapat terima. Entah-entah, kita cerita dekat dia, dia pula cerita dekat orang. Kalau cerita sahaja benda yang sama tak apa. Kalau tokok tambah cerita, Yang menambah cerita tu pun dia ingat dia director ke? Dia ingat dia writer. Macam tu. Tu je lah kot. Tak lagi ke? Tak ada lah kot. mencabar dalam Kehidupan persewaan ni. kita orang yang selama 2 tahun menyewa dulu as a student, menyewa pula dengan orang yang bekerja dan toxic people. Tapi kebaikannya lah, korang belajar banyak benda lah. Yang banyak benda dalam hidup lah.
Contohnya, orang tak boleh mudah nak percaya orang. Lagi, Orang kata hidup ni keras. hidup ni keras. Sekarang kita orang tinggal berdua. Bukanlah berdua. Maksudnya, dalam rumah tu yang paling kenal kita berdua je lah. Sebab aku kenal dia memang lama. Before kita orang start our university life. Maksudnya macam dah awal-awal orientation tu, tu kenal. Dah kenal lah after Dari that. situ dari first sem lah. Dan dia pun dari JB, aku pun dari Yes. JB. Maybe ada klik ada kat situ. Lepas tu kita orang punya test lidah ni pun lebih kurang. Jadi macam boleh masuk je. Sekarang tinggal berdua. Yang lain dah ramai habis, dah ramai keluar dari rumah tu. Dia macam tenang sikit kan? Tenang. Macam kurang lah masalah aku. Masalah aku sekarang assignment je. Member ni dah habisnya. Aku tengah nak intern. Member ni ada lagi berapa sem? Ada lagi 1 sem before I leave my university life. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jadi student balik ke. Master. Ataupun aku yang ajar student. That's all for today. Kalau apa yang korang dengar ni, korang dapat relate dan korang dapat terima, Alhamdulillah. Kalau korang tak dapat, bukan tak dapat terima lah. Kalau korang boleh baru tahu tentang benda ni, it's okay. You can learn from it, right? But macam kita orang cakap before, kita orang tak ada mention siapa pun. So jangan ada yang nak macam kaitkan orang tu orang ni, tak ada. Dia based on our experience. On Okay? This is not personal attack tau. Aku bukan tujuan aku buat video ni bukan nak attack dia, okay? Ni just peringatan besar untuk generate lah. orang-orang di luar sana. So korang boleh prepare yourself. Jangan buat orang macam tu. Ataupun kalau kita tak boleh nak jadi baik, ni jangan jadi jahat. Nak masuk. Tantah dia ada ni experience juga rumah sewa. Jom, kita boleh share sikit. Yeah, I think that's all for today. So, tunggulah next channel dari Andy ni guys. Kita tengok lepas ni channel apa dia buat. Stay tuned. Annyeong. 1, 2.